Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amin. Amma ba'd. Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan perempuan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Saya mohon maaf atas kelewatan. Jujurnya sedar-sedar azan lah. Sedar-sedar azan. Semalam terlewat sikit tidur kat pukul 2 untuk selesaikan urusan rumah sebagainya. Ala kulli hal, alhamdulillah kita nak terus sambung bacaan kita. Cuma semalam baru saya difahamkan imam kita dah bertugas di tempat lainnya. Jadi patutlah orang lain yang WhatsApp saya. Jadi sebelum ni saya berurusan untuk kitab ni dengan beliau lah. Jadi maknanya bulan ni kita tak sempat lagi. InsyaAllah sempena tahun baru lah kot, baru kita dapat pegang kitab masing-masing nanti insyaAllah. Baik, kalau masih ingat dalam pertemuan yang lepas kita dah mula sebenarnya adab yang pertama, iaitu adab dengan niat. Dengan kitab kita ini, Adab Orang Islam, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Kita dah tengok sebelum ni bahaya semua tuan-tuan perempuan, asas kepada niat ni adalah mukhlis, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Melayu dia sebut ikhlas kerana Allah tu. Kalau ikut ikhlas ni tak ada lain, ikhlas tu mestilah kerana Allah. Bila bukan kerana Allah tu dia tak dinamakan ikhlas. Cuma kita kuatkan lagi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah beberapa dalil, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak Allah perintahkan urusan ibadah ni kecuali untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadat kepada Allah. Bermaksud ibadah yang kita lakukan seharian ni sekiranya tidak tercapai maqam ataupun kedudukan ikhlas, tidaklah ianya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian kita dah tengok juga sebelum ni hadis yang menjadi akar. Kalau di sini saya tak pasti hadis 40 Imam Nawawi, ada menjadi kuliah bulanan kot. Biasanya kebanyakan surah. Kan kita telah pun diajar dengan 3 pecahan besar kepada hadis ni. Yang pertama adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat, iaitu apapun amalan kita buat ni mestilah dengan niat. Yang kedua, kita dah dimaklumkan hadis pecahan besar yang kedua adalah tentang al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Tengah-tengah antara halal haram tu benda yang mutasyabihat, benda yang syubhah, tak dipastikan secara jelas dalil kehalalan dia ataupun pengharaman dia. Tapi
Nabi kata jangan main dekat syubhah ni, faqad waqa'a fil haram. Siapa selalu main dengan syubhah-syubhah ni, dia akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Dan yang ketiga, pecahan besar hadis ni adalah berkaitan dengan amalan seharian yang kita buat ni. Setelah kita selesai urusan halal haram ni, ada satu lagi di kalangan yang halal. Apa dia? Iaitu min husnil Islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan ataupun muslim yang baik ni, dia tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tak bermanfaat untuk dia. Halal belaka depan mata ni, haram dia letak belakang dah. Tapi kalangan yang halal ni, yang mana yang tak ada manfaat, dia tinggalkan. Ini 3 pembahagian besar hadis yang disebut oleh ulama hadis ni. Maknanya di atas 3 tu barulah mai hadis-hadis lain yang mengukuhkan ibu kepada ibulah, 3 ibu tadi tu. Maka kita dah tengok juga sebelum ni, bulan lepas, iaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua kita buat ni adalah berpunca daripada niat. Kita akan dapat pahala di atas apa yang kita niatkan. Ingat lagi tuan-tuan puan, kita tinggalkan pertemuan bulan lepas dengan dicadangkan di atas satu amalan tu kita niat banyak benda. Khususnya amalan-amalan yang sunat lah. Sedekah RM1 je, tapi di atas RM1 tu, ya Allah, aku sedekah ni bagi aku murah rezeki, ya Allah. Ya Allah, aku ni tak sihat-sihat, demam, bagi sembuh demam. 5-6 niat atas satu sedekah tadi. Buat lagi. Kena mulakan. Kan? Apa ni, belanja keluarga makan. Ingat kita geng-geng jubah serban kopiah ni, depan ni, belanja paling afdal adalah belanja keluarga dia. Cik, ni ibu-ibu buat hujah ni. Abang, pagi ni bang, saya malas lah masak. Ingat tak ustaz kata apa tadi? Dia dapat buah lah. Belanja kawan bukan main. Kan? Geng alumni sekolah lah, geng grup WhatsApp pencen tu. Tapi kedekut dengan isteri dan anak-anak. Ni jam, Allah akan sempitkan rezeki kita. Maka waktu duduk belanja makan keluarga tu di kedai ni lah, contohnya niat atas banyak benda. Niat apa? Niat Allah luaskan lagi rezeki. Niat apa lagi? Niat Allah eratkan hubungan kekeluargaan. Niat apa lagi? Niat Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Kan sedekah boleh menghapuskan dosa. Atas satu amalan tu pelbagaikan niat. Sebab wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita ni diberi pahala ganjaran atas apa yang kita niatkan. Lagi banyak kita niatkan, lagi banyaklah pahala kalau ikhlas. Okay. Kemudian kita dah tengok dah, Allah tengok kepada qulub wa a'mal, hati dan juga amalan package, tak boleh dipisahkan. Jangan hati je baik, amalan jahat. Jangan amalan je baik, hati jahat. Maknanya niat dan perbuatan sama-sama baik. Tak boleh rompak duit masjid. Kerana apa? Kerana nak bawa mak pergi haji. Viral pula abang tu kan, relax ya, bawa mesin potong tabung masjid. Gigih semua. Padahal dia tahu lah CCTV belakang tu, yang dia pakai helmet, dia pakai jaket. Kan? Bapak tahu dia 3 pagi kot. Gigih sungguh dia buat. Kan? Okay. Macam dekat Twitter tu, daripada aksiden sampai ke pekah jinjang pelamin. Mula belanggar belakang kereta ya, lepas tu tolong bawa pergi bengkel semua. Dah 2 bujang kahwin. Jangan sengaja aksiden untuk jodoh. Okay. Sebab dua-dua mesti baik. Hati baik, amalan juga baik. Kemudian ini kita kena clear dulu. Hadis yang menyatakan tentang man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa niat buat baik, dia tak sempat buat kebaikan tersebut. Dia niat dah nak mai subuh, tak ada datang subuh, semalam niat dah. Kan sebab saya sampai. Niat dah semalam aku nak kuliah subuh esok. Katalah tak sampai.
sebab tak sedar. Contohnya bangun 6.50 Allah kan, dan sembahyang tak ada kuliah, dapat pahala kuliah? Dapat. Cik kan, kita niat dah nak buat baik tapi tak sempat buat, maka dapat pahala tersebut. Tetapi siapa yang niat melakukan kejahatan, dia tak sempat buat lagi kejahatan tersebut, tidak dikira juga dosa di atas kejahatan tadi, tetapi akan tetap tertulis dosa di atas niat nak lakukan maksiat kemungkaran itu. Kalau ni ibu-ibu yang tulis elok, kalau dia tak dapat buat kejahatan tadi kerana tiada kesempatan, kan, tidur dulu pukul 3 lagi kita rompak rumah sebelah ni, sedar-sedar pukul 6 cerah dah, Allah, cik dan sebut Allah, tak dan nak rompak. Okey, kenapa tak merompak? Sebab tak sedar, tak terjaga tidur. Kan? Terhapus tak dosa niat jahat tadi? Tak. Tetap tertulis niat kejahatan dia. Okey, yang dimaksudkan oleh para ulama dengan hadis Nabi, niat jahat ni Allah tak tulis kalau dia tak buat, kalau dia meninggalkan maksiat niat jahat tadi kerana Allah, takutkan Allah. Bangun dah pukul 3, okey, line clear, macam natif dah ready semua, senjata kat mana, elok-elok nak naik kenderaan nak pergi rompak tu, sampai bila kita nak buat kerja jahat ni? Takkan nak mati macam ni nak jumpa Allah. Dia mai hidayah waktu tu, barulah tidak dikira tertulis dosa kejahatan, bahkan dapat pahala di atas mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana geng luar? Okey, geng luar yang sambut saya tadi, saya ingat yang kat dalam tunggu kat luar, ramai kat luar. Rupanya luar pun geng kipas, dalam geng aircon. Jadi harap luar dan dalam dua-dua dapat, insya-Allah. Kalau sembang saya tak bagi. Kalau duduk luar tapi dengar kuliah saya, cantik, kita geng. Kalau sembang, tuan-tuan kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sabda Nabi SAW, kini ada 4 benda. An-nasu arba'ah, manusia ni ada 4. Pertama, rajulun atahu Allah azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Lelaki yang Allah bagi pada dia ilmu dan harta. Dengan kedua-dua tadi, ilmu ada, harta pun ada. Betul kan? Kita tak baca lagi hadis ni kan, ibu ayah sekalian? Tanya ibu-ibu, geng yang tulis, belum kan? Kita berhenti kat sini lah, pelan-pelan. Allah bagi kat dia ilmu, mana bijak lah, bijak. Kalau akademik ni, dia ni sampai PhD katalah, ataupun dia dikenali oleh orang sebagai orang yang genius, pandai, ilmu banyak, harta pun banyak, kan? Semalam duk kat barang rumah kawan saya tu, depan rumah dia tu rumah besar, duk renovate. Tanya rumah siapa ni? Rumah Prof Mensyarah UPM, Prof B, dia ada C, B, A, macam itulah. Maknanya hebat, orang pandai, rumah harta pun banyak. Okay. Dia beramal dengan ilmu dan harta dia tadi ke jalan Allah. Satu. Okey, seronok ah, harta banyak, ilmu ada, buat di jalan Allah, buat benda-benda baik. Okey. Fayaqulu rajulu, yang kedua, orang kedua pula, fayaqulu rajulu law atani Allah Ta'ala mithla ma atahu Allah la'amiltu kama amil. Orang kedua ni pula, dia tengok orang tu, dia kata, kalaulah aku ni ada ilmu dan harta macam orang pertama tadi ni, macam si fulan, macam dia ni, kalau aku ada ilmu, ada harta juga, aku nak buat baik macam dia juga. Dia pasang niat. Orang kedua. Apa kata Rasulullah? Fahuma fi ajri sawa. Kedua-dua ni mendapat pahala yang sama. Seronok. Kita ni penerima zakat je, tapi duk tengok bila dapat zakat tu, ya Allah, bagus orang kaya yang keluar duit zakat. Kalau aku dah ada duit juga, ada ilmu juga, nak bayar zakat macam dia.
Kita pasang niat, mati kita, tak sempat nak buat. Duduk depan Allah, tiba-tiba ada pahala tadi, ada. Fahuma fi ajri sawa. Kedua-dua mereka mendapat pahala yang sama. Tengok musim haji, orang pergi haji, insya-Allah sikit ni. Aku azam juga nak kumpul duit juga, nak pergi haji juga. Tak ada, mati kita. Dapat juga pahala untuk mengerjakan haji. Kan? Baik. Dua. Yang ketiga, orang ketiga ni, warajulun atahullahu mala wa lam yu'tihi ilman. Yang ketiga ni, Allah bagi kepada dia, manusia ni, harta, tetapi tidak diberikan ilmu nak urus harta tadi ke jalan Allah. Kaya banyak, kan? Tetapi tak guna di jalan Allah. Dan yang keempat, fayaqulu rajulu law atani Allahu mithla ma atahu. Orang keempat ni kata, kalaulah aku juga banyak harta macam dia, aku pun nak pergi kelab malam macam dia juga. Aku pun nak buat benda haram macam dia juga. Aku pun tak mau main surau juga. Nak buat benda-benda dosa, ikutlah. Nak buat macam kawan tu boleh buat. Sebab apa dia boleh buat benda haram ni? Sebab ada duit. Dia mampu beli, dia ada purchasing power tu. Maka dia beli benda-benda tersebut. Kita dah teringin sangat benda-benda tu, tapi tak boleh nak beli, duit tak ada. Tapi kita sebut dan niat, kalau aku ada duit, nak buat benda haram macam dia juga. Apa kata Rasulullah? Fahuma fi wizri sawa. Kedua-duanya mendapat dosa yang samanya. Apa kunci dia kat sini? Niat. Niat nak buat baik dengan niat nak melakukan kejahatan, sama ada dah buat ataupun belum kejahatan dan kebaikan tadi. Ini kena tengok. Sebab itu bayar dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ni, hadis sahih ni, Nabi nak sebut kepada kita tentang memelihara niat kita walaupun tak sampai lagi keadaan tersebut. Kena tengok. Sebab tu kita kena faham. Saya nak ambil sikit dalam bab harta ni. Nabi sebut tentang malan. Malan ni harta. Kita kena ingat, harta ni Allah boleh bagi dekat siapa pun. Dia semayang ke, dia tak semayang ke, Allah boleh bagi harta. Berarti kita jangan pelik. Ustaz, saya lah AJK Surau Ar-Rabdah. Kenapa kedai saya tak maju-maju, Ustaz? Orang tak main kedai saya. Kedai sebelah saya ni, Ustaz, bukan tak dengar azan surau, tapi tak pernah pergi. Semayang pun saya tak pernah tengok lagi lah dia semayang. Jumaat pun tak pergi, contoh. Tapi besar, Ustaz, kedai dia, ramai orang pergi, sedap masakan dia. Jangan pelik. Memang Allah boleh bagi siapa pun. Allah nak bagi kekayaan dunia. Cuba ingat orang-orang dulu yang Quran menyatakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah kata melanconglah. Ni dalil orang travel. Berjalanlah, duit ada ni, berjalanlah kat dunia ni. Tapi nak pergi mana? Nak pergi dekat tempat yang fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Untuk kita tengok apa kesan golongan kaum terdahulu yang mendustakan agama Allah. Orang dulu kaya lagi tuan-tuan. Firaun, harta. Qarun, Haman, semua jutawan-jutawan tu. Qarun tak payah cerita lah. Sampai kita hari ni pun asal jumpa dalam laut je harta Qarun. Lekat nama kawan tu. Kawan tu asalnya kaki subuh lah. Akhirnya minta doa pada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tolak. Doa dah juga nak sangat. Doa kaya. Allah kurniakan kekayaan. Bila kaya tu pula, daripada 5 waktu tinggal 1 waktu datang. Kemudian tak main dah. Advance lagi sampai amil zakat pergi ke rumah dah. Wahai Qarun, zakat tak bayar gini. Tak apalah, nak kali dah. Akhirnya mengingkari kewajipan zakat. Mengingkar dia lah, rukun. Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Thamud, kaum Ad, semua kaum-kaum hebat. Memahat gunung ganang jadi rumah dia. Gunung jadi rumah. Saya tak tahu lah, tuan-tuan mungkin dah pergi banyak tempat
Saya yang terkejut waktu dekat Sarajevo, Bosnia Herzegovina tu, tengok keliling, ya Allah, memang betul rumah semua atas gunung. Kedai runcit kat mana? Kat bawah. Saya tengok tu saya kagum dah, teringatlah, wish, betul kaum dulu, kaum Nabi Saleh memahat gunung ganang buat bilik. Ini Quran sebut. Pahat-pahat tebuk-tebuk jadi bilik, ruang tempat-pahat jadi ruang tamu, ni jadi toilet. Kita ambil batu sana, main buat rumah sini. Mereka batu tu lah. Apa teknologi dia? Mesti lagi hebat. Kayanya orang zaman tu. Ada hari ni cucu cicit dia? Tak ada dah. Allah hapuskan semua cucu cicit keturunan mereka. Hebat tak? Hebat. Harta ni sebagaimana hadis Nabi, kalau tuan tengok, yang saya masih ingat direkodkan oleh Syekh Fatihkan dalam kitabnya Mazayani Iktimal Islam, Aperti Sambungan Islam ni, satu hadis tentang dunia. Apa Nabi kata? Nabi sebut tentang kalaulah dunia ni ada nilai dengan sebelah sayap seekor nyamuk, nescaya Allah tak akan bagi orang kafir minum air walaupun seteguk. Saya ingat saya pernah petik hadis ni waktu kita ceramah jemputan kat sini, Mudur Rasul ke apa. Kalaulah dunia ni ada nilai air banyak ni hak saya pegang ni, Allah tak akan izin orang kafir yang lawan Allah, yang tak semayang, yang tak sujud pada Allah, untuk minum air ini. Tapi bukan setakat seteguk, satu lautan Allah bagi kepada orang-orang yang mengumpul harta kekayaan pagi petang siang malam. Memang dapat, memang dapat. Kerjalah pagi petang siang malam. Sebab apa? Sebab nak kaya, tipu sana, rasuah sini, cah keting orang ni supaya dia naik pangkat dulu, supaya dapat habuan elang lebih besar. Dapat. Sebab harta ni bukan Allah khusus kepada hanya orang beriman, tapi ada satu benda sahaja yang Allah hanya bagi kepada orang yang Allah kasih dan Allah sayang. Apa dia? Iman. Iman ni Allah pilih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu kasih, kamu sayang, akan tapi Allah boleh bagi kepada siapa yang Allah nak. Allah yang pilih. Hebat. Sebab tu kita ni kaya apa? Kaya iman lah. Ini yang dia perlu sebut kat luar sana, orang motivasi ke apa, kaya jiwa. Bahkan ada hadis Nabi sebut kekayaan yang sebenar adalah kayanya dalam diri kita. Habis tentang hadis ni. Sebab tu kita kena tengok, insyaAllah. Lagi-lagi lah kalau ada iman, ada harta pula, cantik, line clear. Itu cantik kan? Baik. Semalam saya saja buka Radio Zayan, saja share tuan, ni ada kaitan dengan kita juga ni, dengan hadis ni juga. Mereka interview siapa tah, DJ radio tu, interview seorang hamba Allah ni, influencer lah, dan ni zaman-zaman influencer kan. Hamba Allah ni kerja dia content creator. Kan page Facebook ni, dia ni content creator dia, dan dia buat kelas ajar orang macam mana nak buat content di Facebook. DJ tanya, apa kickstart pertama, starting point yang menyebabkan anda nak jadi content creator? Dia kata, dulu saya tak minat sangat, tapi saya ada follow satu page ni, Hayati apa atau dia kata page tu Facebook. Dia kata, saya memang follow page Hayati tu. Sebab apa? Kerja Hayati ni, dia seorang guru. Setiap hari dia akan live ajar matematik. Dan lama-lama sikit bertambah, follower view dia makin naik. Sampailah pemuda ni, dia sebut last, saya ingat last kali posting Hayati ni bila, dia sebutlah tarikh sekian-sekian. Saya ingat saya sebut semalam tu 2021 kot last. Dia punya posting live dia mengajar matematik tu. Kenapa? Sebab itulah tarikh kematian dia. Pokoknya meninggal dah kawan yang mengajar tu. Balik dah geng luar. Tak habis kuliah ni. Bersurai dengan ramai-ramai kan? Live dia habis, last tarikh tahun lepas, katalah tahun lepas. Rupanya kenapa perempuan tu, cikgu tu mula buat live ajar matematik di Facebook ni, dia buat kamera dia macam ni lah, setelah dia mengetahui dia ada kanser tahap 4.
dengan dia berazam, ala-ala aku ni nak mati dah, ada kanser tak dapat kan. Ni minta maaf tuan, saya guna ayat mudah ya, kalau ada saya tak berniat siapa-siapa. Ya, ala-ala aku ni nak mati dah, kanser ni dah clear dah, memang jelas doktor pun sebut sekian-sekian lama jangka hayat, maka aku nak tinggalkan di Facebook ni ilmu yang aku dapat selama aku hidup. Oh, menarik tuan. Rupanya dia niat tu untuk jariah ilmu dia. Menyebabkan pemuda ni inspirasi untuk dia pun jadi content creator juga. Oh, subhanallah. Menyebabkan saya pun dapat semangat lah semalam. Makna apa yang kita nak tulis ni memang kena niat untuk kita mati. Jadi orang baca, jadi pahala. Ni ibu-ibu sekalian yang duk forward dalam grup WhatsApp ni. Jangan forward semua, takut terforward dosa sekali. Forward lah yang memang orang baca tu dapat pahala kat kita. Itu cukup. Kalau tak pasti ini pahala ke dosa, sahih ke tidak, betul ke kedai roti canai tu mereka guli tepung dengan kaki, kan suka viral benda macam tu. Hati-hati kedai mamak dekat surah Ar-Rawdah, ada diberitakan guli tepung mamak tu dengan kaki. Kalau tak percaya boleh try tengok. Kita tak tengok lagi, forward dulu. 5 grup dah masuk, 5 dosa dah kat situ. Allah, tak payahlah. Baiklah kita ambil sebagaimana Allah ya rahmah hayati tadi. Okey, sikit ni nak ambil berapa ni? 7 suku boleh? Lejak-lejak sikit lah. Saya tak ada apa, pagi ni 8.30 jumpa orang. Baik, jadi punca perbezaan di sisi Allah adalah niat semata. Sabda Nabi SAW lagi, kalau dapat habis bab ni sono, bulan depan bab lain. Okey, Nabi kata apa? Sabda Rasulullah SAW ketika berada di Tabuk. Tabuk ni banyak semua ingat tak? Peperangan terakhir dalam riwayat hidup Nabi SAW, terbesar dalam riwayat hidup Nabi. Apa lagi? Dan segala terjauh, termahal kos, semua teramai tentera Islam Tabuk. Senang, boleh buat teka-teki suami isteri. Jangan hari ni ingat lagi, mau dengar ceramah esok. Abang, apa peperangan yang terbesar? Peperangan Tabuk. Okey, bagus. Soalan kedua, apa peperangan yang terjauh sekali perjalanan? Jawapan semua sama ya, Tabuk. Kan? Apa peperangan yang tak jadi? Tabuk Tabuk ni jauh tengah jalan dapat WhatsApp. Hari ni WhatsApp lah. Dapat utusan tentera musuh surrender, bendera putih. Tak jadi perang. Rupanya Tabuk ni Allah nak tengok orang Islam tu sendiri sanggup dah lah. Waktu Tabuk tu, waktu tu paling, kalau kami orang Kedah ni, waktu menuai padi lah. Orang Arab waktu tu waktu menuai hasil tamar, geng-geng tokai-tokai ladang kurma ni cantik, kita dah boleh ambil dah hasil, kan, buah dah boleh kutip, boleh jual lah. Tiba-tiba Nabi berdiri bulan depan, dah tak, saya tak nak kata tak ada, takut tak berani, jahil-jahil saya ni, hampir tiada perang yang Nabi istihad awal, seawal perang Tabuk. Strategi kan. Tapi Tabuk ni sebulan awal Nabi bangun dah, bersedia bulan depan kita akan turun peperangan yang jauh perjalanan, siapkan kelengkapan. Jadi sepanjang tempoh persiapan tu, tokai-tokai ni, sahabat-sahabat ni iman kuat. Mereka ni yang turun peperangan sebelum ni teruji lah. Boleh tak kita ni elok dah nak ambil hasil ni, teruji. Macam kawan-kawan Bazar Ramadan lah. Bazar Ramadan kan berniaga sebulan untuk makan setahun. Tiba-tiba tak ada, betul yang bergaduh tempat cabut undi bazar tu. Sebab memang makan setahun. Kawan saya jual murtabak je, setahun makanan tak habis dalam bank account. Duit tu duit sekolah anak, memang sebulan dia berniaga. Masya Allah. Diuji dia, kan. Apa lagi? Perjalanan yang jauh. Allah SWT, berapa ratus kilometer saya tak ingat, dan ribu kan, ribu, dan umur Rasulullah dan para sahabat ni 60-an. Apa benda ni? Wahyu dah lipas. Terkejut, kan? Umur Rasulullah 62, setahun awal sebelum kewafatan Nabi. 62 turun medan perang, kan? Sahabat lain pun lebih kurang sebaya 50-an. Sahabat-sahabat awal as-sabiquna awalun. Kemudian ada sikit cerita kat situ, panjang pula Tabuk ni.
Allah tu bagi ingatan ni. Ada sikit kat situ, ada sahabat yang tergelincir, Ka'ab bin Malik, geng-geng munafik ni, tak payah perang lah weh, hampa takkan tak nak hasil umrah ni, tak payah perang lah, jauh, mati tengah jalan, siapa nak ambil kita. Munafik ni mula bercakap, Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng-geng dia. Maka Ka'ab, dia 3 orang sahabat ni, Ka'ab ni siapa? Ka'ab bin Malik ni ahli tentera Badar awal yang Allah jamin syurga. Badar ni semua jamin syurga kan. Teruji tak pergi perang, akhirnya dah lah tak pergi, duduk di rumah. Sahabat lain Rasulullah dah keluar dah, sampai pula surat daripada tentera musuh, jom join isi borang kami. Dah lah tak join Rasulullah, duduk di rumah, musuh bagi borang pula. Borang ni bahasa saya lah, raja-raja musuh ni tawarkan, jom sertai kami. Hebatnya Ka'ab, nampak iman. Ka'ab ambil surat tadi, menangis. Sampai macam ni Allah tegur aku tak nak ikut Nabi. Sampai musuh ajak join, musuh lawan Rasulullah. Maka dikoyakkan surat tersebut. Tapi Nabi tetap bagi hukuman. Sebab Ka'ab terus bangun, pergi ke Tabuk. Tengah jalan selisih, Nabi dah balik dah. Ka'ab sampai jumpa tengah jalan. Nabi dah perintah para sahabat, jangan cakap dengan Ka'ab ni 3 hari. Ada riwayat kata 7. Semua jangan berurusan, jangan jual beli, jangan apa dengan Ka'ab. Kat masjid pun jangan tegur Ka'ab bin Malik. Stres tu tuan. Bayangkan main surau, kita salam orang tak hulur tangan. Saya koji tak reply salam kita. Stres tu tuan. Macam aku ni orang kan hantu, orang tak nampak ke? Stres tu tuan. Ka'ab dapat benda tu, hukuman. Jadi pulau ni ada hukuman dalam Islam. Baik, apa kata Rasulullah? Saya skip lah hadis ni sebab dia jadi huraian dia banyak sikit. Nak cerita Tabuk tadi, kita nak ambil hadis terusnya. Okey. Ini penting. Okey, sabda Nabi SAW tentang niat ni juga, sambungan kat sini. Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kan? Ketika bertemu 2 orang muslim dengan pedang di tangan. Okey. Bertemu 2 orang muslim dengan pedang di tangan, kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan orang yang dibunuh dua-dua dalam neraka Allah. Pelik tak? Sahabat pun pelik. Sahabat bertanya, faqila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, pembunuh betul lah, nama pun bunuh, apa kena pula dengan yang dibunuh? Kenapa dia pun neraka Allah? Kata Nabi SAW, li'annahu arada qatla sahibi. Sebab dia keluar rumah dia tu, dia pegang pedang tu, memang dengan niat nak bunuh sahabatnya. Kedua-dua orang mukmin muslim yang mati, sama ada dia menang atau kalah, dia hidup ataupun mati, dia membunuh atau dibunuh, dua-dua dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan seronok sangat perbalahan pertembungan sesama orang Islam. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Okey. Kenapa tuan-tuan? Semuanya kerana berkisar kepada niat. Kata pengarang, lihatlah, niat yang buruk dan kehendak hati yang jahat telah menyamakan antara pembunuh yang layak masuk neraka dengan yang kena bunuh. Kalau ikut kena bunuh ni, okey tuan-tuan, kena mati paling tinggi di dunia kita ni, kematian yang apa? Mati yang macam mana yang paling baik kat dunia ni? Mati syahid lah. Syahid. Apa ni, mandi tak payah dengan darah-darah tu lah ke bumi. Kan? Kemudian hidup pula tu, kemudian malaikat ribuan mengiringi roh jenazah tadi untuk bertemu Allah. Kan? Apa ayat Allah tu? Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah ni sebagai mati, bal ahya inda rabbihim turzakun. Sedangkan di sisi Allah ni mereka hidup, dah bahkan masih mendapat rezeki di sisi Allah. Macam mana Allah bagi rezeki tu? Wallahu a'lam. Orang syahid ni hidup sebenarnya, masya-Allah. Kan? Sebenarnya orang yang kena bunuh ni layak dapat syahid kalau perang. Tetapi dua-dua neraka Allah.
Sebab apa? Niat untuk saling berbunuh-bunuhan. Sebab tu saya pertama sekali saya nak sebut, saya tak tahu lah surah ni macam mana, kita baru berkenalan je ni. Tapi saya try tembak bilah cucuk sikit. Kalau beza fiqah ni jangan gaduh sangat tuan-tuan. Sebab musuh memang akan guna perbalahan fiqah ni untuk kita saling berperang, sebagaimana negara Islam yang lain asalnya benda tu. Oh, masa kau hang kunut, aku tak kunut. Mana boleh kunut? Nabi tak buat. Dia mula hantu je. Akhirnya berbalah perang sampai hari ni, mati satu sama lain. Hak ni bunuh, hak ni dapat bunuh, hak ni bunuh kawan ni. Asalnya beza pegangan je. Kiblat sama, Tuhan yang sama, Islam sama. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Dah hang tak nak makan Panadol, suka hati hang lah. Jangan kata orang makan Panadol masuk neraka. Faham? Tak faham sudah tuan. Geram ke aku ni. Hang tak nak vaksin, sebab apa pergi kat hang? Tak payah ambil. Saya ada kenal satu keluarga ni tuan-tuan, memang dia homopati je. Sampai dia kalau sekolah tu dah bagi tahu, okey anak murid sekalian, minggu depan pasukan perubatan akan datang, semua wajib ambil cucuk. Saya tengok apa dah, BCG lah, Ebola, apa nama anak sekolah rendah kita kan. Dia sampai perintahkan anak dia jangan pergi sekolah tarikh tu, sebab tak mau ambil, tak nak ada ubatan hospital yang masuk dalam badan generasi dia. Tak apa lah. Kenapa tak apa? Dia tak kempen kat Facebook. Suka hati hang. Kita ni kita tak mau kita Facebook, dan bahaya lagi kita menyesatkan orang yang tak sama dengan kita. Ui, jangan. Ambil Panadol masuk neraka. Ish, cannot brain tuan-tuan. Banyak mana Panadol dalam badan saya. Na'udzubillah. Jangan nak macam tu. Kan? Masing-masing ada hujah kita. Ulama-ulama besar pun ambil vaksin. Hang tak mau ambil tak apa. Lepas tu dia mula dan dia mula ajar, sebut satu nama ni, itu bukan agamawan, angkat pula kitab. Ustaz yang tegur kami tu dah khatam ke kitab ni, beli dulu, khatam dulu lah. Jenuh macam tu. Habis akhirnya akan berbalah. Dan memang berbalah, saya sebut ni sebab berlaku. Kawan-kawan kuis mengaji sekali kami duk jadi follower dia tu. Bergaduh Facebook, komen susah. Oh, ingat Nabi tak suka umat macam ni. Oh, dia main lah. Tak nak Panadol je pun. Macam-macam je. Oh, mudah lah ni. Musuh nak benda tu. Musuh Islam, yes, bertepuk tangan, alhamdulillah, bukan alhamdulillah lah. Seronok kita bergaduh, dia pun suka. Sebab bila kita gaduh ni saling lemah. Yang lebih bahaya, Nabi bagi keadaan apa, bahasa orang putih kata worst case scenario, paling teruk sekali, sehingga saling berbunuhan di antara satu sama lain. Adabul ikhtilaf, apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, Allah yarham. Kami ngaji di kuis kita tu, apa nama tu, Sahwatul Islamiyah bainal ikhtilaful masyru' wa tafarruq mazmum. Bagaimana mengatasi perbezaan pandangan bainal Sahwatul Islamiyah bainal ikhtilaful masyru' di antara khilaf yang disyariatkan, yang dibenarkan, wa tafarruq mazmum, dan perpecahan yang tercela di sisi Allah. Dia ada adab dia. Itu semua kita kena jaga tuan-tuan. Lepas tu ustaz, kami ni nak duduk kat mana, nak masuk geng mana? Nabi kata, kalau tak clear yang mana benar, pertama sekali kena cari yang mana benar. Tuan-tuan, akhir zaman ni jangan duduk atas pagar sangat lah. Ni nak biar. Malas lah saya mana-mana pun dah, saya duduk tengah-tengah. Di antara dua pergaduhan ni, saya duduk tengah. Jangan duduk tengah sangat, sebab tengah tak semestinya betul tuan-tuan lah. Sebab dunia ni last sekali, dia ada dua je, al-haq wal batil. Dia dua je. Dia tak ada duduk tengah. Dia mesti ada satu pihak benar, satu pihak salah. Okey, kerja pertama Nabi sebutlah hadis, kena cari golongan mana yang betul. Dengan ilmuah tu yang main kuliah subuh ni, pasal nak bagi kita ada bekalan. Jangan kena nak ukur tu dengan ilmuah. Quran kata apa, hadis kata, oh dia ni lebih tepat Quran hadis. Okey, follow dia. Tapi kalau tak clear yang mana kata Rasulullah, maka waktu tu barulah beruzlah. Tak maaf ustaz, saya masih confused lagi, saya berlepas diri dulu. Boleh.
setelah ada usaha-usaha tadi, tuan-tuan. Okey, boleh kita hadis yang terakhir. Hadis itu Buaya semua nanti kita baca, sebab ada satu hadis kat sini. Kalau ikut page ni ada 3 page lagi, tapi saya nak ambil satu hadis kat sini. Pandai Ustaz Noh, tadi kata nak habis dah. Itu teknik penceramah, tuan-tuan. Okay, last. Alah-alah tuan-tuan nak cuti Christmas ni kan. Tak ada kaitan pun. Nabi kata apa? Man tazawwaja bi sadaqin la yanwi ada'ahu fa huwa zanin. Saya terjemah tu. Nabi kata siapa yang kahwin dengan menentukan mas kahwin ni rukun lah. Daripada 5 rukun nikah tu, dia tetap mas kahwin. La yanwi ada'ahu, dia niat tak nak bayar pun mas kahwin tu. Pada zaman kahwin dengan menuntut mas kahwin tetapi berniat adalah hatinya tidak mahu menunaikan mas kahwin tersebut, fahuwa zanin. Nabi kata dia ni sama aja dengan orang yang berzina. Oh, na'udzubillah. Hati-hati nak, musim-musim ekonomi tenang ni, geng-geng bayar-bayar saya ni lah, awal 30-an ni, duit tak ada, kecuali kadang-kadang kena buat loan, pinjaman. Pinjam tapi niat tak nak bayar pun, kan? Maknanya kita dibimbangi, Nabi sebut fahuwa zanin. Wa man addana dainan wa huwa la yanwi qada'ahu wa huwa sarikun. Satu lagi Nabi sebut, siapa yang melakukan pinjaman, pinjam dengan orang tapi niat tak nak bayar, luti, tak angkat call, tak reply message, pindah rumah, lari daripada orang yang dia berhutang tu, memang tak nak bayar. Nabi kata sepanjang dia niat melakukan benda itu, dia menanggung dosa sariq, orang yang mencuri. Dosa besar dua-dua ni. Dua-dua dosa besar. Zina dosa besar, mencuri, merompak pun dosa besar. Kalau ada hudud, ada tak? Ada. Hudud kan ada 7 tu kan, termasuk qisas, termasuk burah. Kalau buang burah tu 6. Sebab apa? Semua ni ada jenayah kadarnya dalam Islam. Sariq, potong tangan. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, taklah dipotong tangan mereka. Mi'ati alfin. Siapa yang berzina ni 100 kali sebatan. Tak ya? Semua tu. Baik. Kedua-dua ni berpunca dengan niat. Okey, apa kata pengarang ayat last kat sini? Perkara yang harus bertukar menjadi haram semata-mata kerana niat yang jahat, dan perkara yang tidak terlarang bertukar menjadi terlarang dengan sebab niat yang jahat itu. Apa dia harus? Hutang. Hutang ni harus. Tuan ingat dalam Islam ni hutang jalan terakhir. Islam tak galakkan berhutang, tapi hutang ni last sekali, last choice. Sebab apa? Ulama akidah ni kalau hurai tentang hamba ni, apa maksud hamba? Abdu ni maksudnya orang yang berhutang dengan Allah. Apa berlaku orang yang berhutang? Dia sentiasa malu dan mengikut arahan orang yang pemiutang lah kan, pemberi itu pemiutang. Kita kalau berhutang ngaji mat, jumpa dekat Lotus, tak angkat kepala juga kita hutang dia 5,000, 2 tahun dah tak bayar, jadi nak bayar setahun dah. Jumpa pula dekat duk pilih ayam kat Lotus contoh kan, kita malu-malu, ji nanti tuan nak ada duit saya bayar lah. Malu Allah kita, sebab apa? Kita berhutang dengan dia. Macam itulah hamba Allah ni malu dengan Allah, sebab semua ni Allah punya. Hutang dengan Allah, kita kena bayar balik ke Allah. Macam tu. Sebab tu dalam Islam ni jangan sangat suka berhutang, sebab dibimbangi kita akan menjadi hamba kepada pemiutang. Itu dia punya konsep dia. Takut tergelincir dari sudut akidah kita. Sebab tu kena hati-hati. Jadi buayah dirahmati Allah sekalian, saya ingat sekadar itulah. Secara umum, semua hadis, sirah, Quran yang kita baca ni adalah berkaitan dengan adab kita dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom kita tutup dengan Christmas esok ni. Ada 2-3 benda saya baru buat video malam tapi tak post lagi. Kawan-kawan minta buat video untuk jadi panduan sajalah, saya pun tengok-tengok sikit tuan.
Christmas esok ni, pertama, jumhur ulama 4 mazhab kita ni haram kita mengucapkan Merry Christmas. Ini ada kawan-kawan Kristian kan, jumhurnya begitu. Tetapi dengan muzakarah fatwa Malaysia, untuk Malaysia kita ni ada muzakarah fatwa terkini tahun 2021, 2016 lagi sebenarnya, dan ulama-ulama kontemporari ni ulama-ulama yang terkebelakang kemudian ni, termasuklah Allahyarham Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ramadan Al-Buti sendiri Al-Syahid, mengharuskan mengucapkan selamat ataupun tahniah dengan tidak berniat untuk memuliakan, mengiktiraf, menyebarkan syiar Christmas tersebut, sekadar nak jaga hubungan. Kita pagi ni okey lagi. Kalau saya pernah duduk kepung setahun dulu, Kristian ramai jadi waktu depa kita jalan depan rumah berselisih tu, kita boleh ucap tahniah, selamat raya, boleh, sekadar menjaga hubungan toleransi sesama kenalan jiran. Itu satu. Tapi kalau kat sini tak ada kabelan, tak payah, ni dah semua kita sini semua Islam, tiba-tiba pagi dan esok pakai topi, Ji, selamat raya Ji, mampu haram tu tak ada kabelan, tak payah lah. Kalau perlu, ni saya sebut awal sebab esok tuan akan tengoklah, tiba-tiba ustaz ni ke, pemimpin ni ke, YB ni ke, ucap Merry Christmas, itu mungkin untuk pengundi atau rakyat dia je lah, kalau ada keperluan. Satu. Yang kedua, pakaian perhiasan tidak dibenarkan. Kok lah esok Haji pakai merah juga boleh, tapi jangan dengan niat. Hari ni kan 25 Christmas, kena merah lah semua. Itu tak boleh. Kan? Anak kita ni kena pesan kat anak kita yang bayar semua. Mungkin dia kerja hotel suka sangat buat trend. Habis staff dia 25 pakai topi Santa Claus, tak ada keperluan. Anak kita apa, mula-mula sekali kena tanya, bos, kalau saya tak pakai ada masalah tak? Tak ada masalah, option. Okey, tak payah pakai. Bos sebut je esok Christmas ada, bos Kristian. Ni pakailah anak kita. Kadang-kadang saya pergi speak mark pun pakai anak-anak kita tu. Allah, tak payah. Sebab Christmas ni perayaan agama, dia bukan tahun baru Cina. Tahun baru Cina ni adat budaya, tak apa. Kan? Hisang apa, makan besar, gaul tu, itu adat, tak ada masalah. Pakai sembat pun boleh buat benda tu. Sebab dia bukan agama. Okey. Apa lagi? Pakaian perhiasan. Tak ada keperluan, tak payah. Memang tak boleh. Okay. Yang ketiga, Allah SWT, jual beli tak boleh. Trend sekarang, anak kita yang duk toke biskut ni ambil tempahan biskut bentuk Santa Claus, tak boleh. Apa dalil dia kat situ? Hujahnya ulama haramkan, ulama tak benarkan sebab membantu perayaan mereka, tak boleh. Anak kita tadi kan suka ambil peluang, kalau musim bazar Ramadan jual murtabak, musim Christmas dia beli dekat Shopee 1000 topi Santa Claus, dia jual dekat Kabuk Sale pagi Ahad, tak boleh. Siapa nak beli topi Santa Claus sebelum Christmas, tak boleh. Seolah-olah dia jual macam patung sembahan juga, sebab benda tu hal agama. Santa Claus tu, Merry Christmas tu, semua ada Jesus Christ, kelahiran dan sebagainya lah. Okey, last sekali yang saya sebut video tu kami pun hari ni kot, insyaAllah. Untuk panduan kita, hadiah ataupun jamuan, katalah kita nak bagi hadiah kat jiran kenalan office kita ni, ataupun mereka buat makan-makan sempena Christmas, boleh sekadarnya. Pertama, masih dengan niat bukan nak mengagungkan syiar, nak ada Christmas, tapi nak jaga hubungan je, boleh. Dan jamuan tersebut hanya sekadar makan yang tidak bercampur urusan keagamaan. Sebab tu boleh dimakan balik. Mungkin lepas makan tu dia pun ada doa dia lah, pegang salib masing-masing ke, na'udzubillah, itu tak boleh. Sekadarnya boleh, tak ada keperluan, tak payah. Settle. Ini beberapa benda yang kita kena jaga, tuan-tuan. Ramai orang confuse Christmas ni dengan macam itulah tahun baru. Dia kena beza. Perayaan agama-agama ni, bangsa-bangsa ni ada adat, ada agama. Yang agama ni tak boleh langsung, kena jaga. Yang adat ni no problem. Itu kena hati-hati. Jangan di Bali kita buat pokok pisang depan rumah aja.
Tak boleh. Itu kena jaga tetap. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja ibu ayah semua. InsyaAllah pertemuan akan datang. Kita masuk adab yang kedua, adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti siapa ni, Haji Alias ya? Mana tahu WhatsApp saya? Tak ada lain ni. Nanti saya berhubung dengan dia kot untuk kitab ke macam mana? InsyaAllah. Saya tanya Ustaz Saiful itu berapa orang kitab, sebab saya nak uruskan berapa unit. Kita tengok tuan, setakat saya dapat harga lebih kurang dalam total standby lah RM18. Kalau kurang lebih tu kita maklum balik insyaAllah untuk satu kitab ni lah. Wallahualam. Saya minta maaf salah silap. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya mohon maaf tuan. InsyaAllah kita ada panjang umur. Jumpa lagi bulan depan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi